Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senyap tak bunyi? Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, untuk pertemuan kita yang pertama lah untuk sesi kelas secara bersemuka selepas kita bercuti kena PKPB ya. Jadi siapa yang ada ikut kelas online Ustaz Haji Asri hari Jumaat yang lepas? Kita ada 2 sesi lagi ya, khusus online ya. Hari Jumaat yang lepas 4 bulan, lepasnya esok 8 bulan. Siapa nak join, kita nak asah lagi kaedah kita menjawab soalan. Esok ada lagi dalam pukul 8.30 sampai pukul 10.30 lah. Untuk yang level ketiga macam saya, Cikgu Wati untuk level yang ketiga, teknik tu sangat-sangat penting lah. Sebab kita kena ditanya soalan dan kita kena menjawab. Hari tu kita belajar teknik macam ni kita nak menjawab soalan. Itu ilmu baru lah sebenarnya. Sebab ilmu tu saya ada dalam buku yang diberi kepada kita. Anda bisa berbicara ataupun pembidato berserta. Ini saya ada dalam dia lah. Sebab yang penting satunya kita nak bertanya soalannya satu hal, betul? Kita nak menjawab soalan lagi satu hal, betul sih? Kita nak create, maksudnya kita nak molah ataupun mencipta soalannya, dia pun satu ilmu baru sebenarnya. Okey? Dan malam tu kita belajar macam ni kita nak menjawab soalan. Kaedahnya ada 4. Tapi sebelumnya kita akan belajar kena kita perlu menjawab soalan. Kalau kita ada ikut yang kelas online Ustaz Haji Asri ya, ada 7 sebab. Ada 7 sebab kenapa kita perlu belajar ilmu menjawab soalan. Yang pertama, dia bukan sekadar untuk menjawab soalan, tetapi untuk penanya ataupun kita sebagai penyampai untuk lebih faham tentang sesuatu topik. Ya, sebab keperluan untuk bertanya soalan. Okay. Yang kedua, untuk mengimbangi pemahaman kita di antara audien dan juga pengucap. Yang keempat, untuk melengkapkan ucapan kita. Yang kelima, untuk meningkatkan etos. Etos tahu apa maksud etos? Credibility. Yes, credibility kita sebagai pengucap. Apa itu? Meningkatkan etos. Etos, A-T-H-O-S. Keenam, mematangkan pembicara. Ketujuh, untuk kita mencipta modul-modul yang lebih baik. Bila ada audien kita yang bertanya soalan kepada topik ataupun ucapan kita, dia akan memberi kita idea yang baru supaya modul-modul kita untuk ke depan kita boleh perbaiki dan juga akan menjadi lebih baik. Lebih paham, mengimbangi pemahaman. Yang bertanya akan lebih paham. Yang bertanya akan lebih paham. Lebih paham. Yang pertama, tidak bukan sekadar menjawab soalan. Yang kedua, yang bertanya akan lebih paham. Yang ketiga, mengimbangi pemahaman. Yang keempat, melengkapkan ucapan. Yang kelima, meningkatkan etos. Yang keenam, mematangkan pembicara, pengucap. Yang ketujuh, modul lebih masak. Modul kita akan lebih berkualiti dan lebih baguslah. Okey. Kenapa kita perlu belajar ilmu menjawab soalan? Okey. Lepas itu kita belajar tentang teknik bagaimana untuk kita menjawab soalan.
berdasarkan kepada situasi ataupun keadaan. Ada 4 teknik yang disenaraikan. Yang pertama, teknik menjawab terus. Ini teknik yang lebih mudah. Soalan pun mudah. Dia lebih kepada dia sekadar untuk bertanya supaya dia lebih faham. Ini teknik yang pertama. Ini sesuai bagi soalan langsung yang mudah untuk dijawab. Langkah untuk kita menjalankan ataupun menggunakan teknik pertama. Yang pertama, berikan perhatian kepada yang bertanya. Dengar dengan teliti soalannya sehingga habis. Ini pentingnya untuk kita menjadi pendengar yang baik. Bila ada audiens yang bertanya soalan, kita kena senyap dan dengar butiran soalan daripada audiens kita. Dan kita kena buat analisis soalan dan kita akan menjawab intipati soalan dia. Okey. Kedua, ucapkan terima kasih atas soalan yang diberikan. Sebutkan nama hadirin yang bertanya atau panggilan yang sesuai. Contoh nanti, berikan penghargaan. Contoh, terima kasih kepada yang bertanya. Saudara kita bertanya soalan yang sangat baik. Ini maksudnya kita mengucapkan terima kasih kepada audiens yang bertanya soalan. Yang ketiga, ulang semula soalan yang telah dikemukakan dan sahkan soalan tersebut dengan si penanya. Maknanya saudara kita bertanya, maksudnya kita ulang balik soalan. Betul ya? Maksudnya kita nak memastikan atau untuk kita mengesahkan betul soalan yang ditanya sedemikian. Yang keempat, kita mulakan menjawab soalan. Yang kelima, setelah memberikan jawapan, bertanya kembali kepada penanya. Tadi akan ianya telah menjawab soalan ataupun katakan harap menjawab soalan sambil memandang ke arah penanya tadi. Yang kelima, ucapkan terima kasih. Dia flow dia macam mana? Langkah demi langkah. Itu mudah lah. Menjawab terus, dia lebih kepada dia dapatkan poin untuk lebih detail ataupun mengetahui lebih lanjutlah tentang intipati ataupun ucapan kita. Teknik yang kedua, teknik sepak takraw. Sambut, timang dan libas. Soalan ini, teknik ini sesuai untuk soalan penentangan atau hadirin yang membantah kandungan ucapan anda. Dia lebih kepada provokasi. Ini soalan provokasi lah. Dia lebih bermain kepada emosi. Maksudnya itulah terletak kebijaksanaan pengucap untuk kontrol emosi kita. Yang pertama, langkah kita yang pertama, beri perhatian kepada yang bertanya, dengar dengan teliti soalan sehingga habis. Ucapkan terima kasih atas soalan yang diberikan. Yang kedua, ucapkan terima kasih atas soalan yang diberikan. Sebutkan nama hadirin kalau kita tahu nama. Terima kasih kepada Tuan Mursidi di atas soalan yang ditanyakan. Macam tu. Tapi dia sama ke yang jadi nama agak lah. Sama. Pertama, kedua, ketiga yang lebih kurang sama. Dia akan berbeza dalam yang keempat. Mulakan menjawab. Mulakan menjawab. Yang ketiga lebih kurang sama tadi. Ulang soalan yang telah dikemukakan dan sahkan soalan tersebut daripada si penanya. Yang keempat tu yang beza. Mulakan jawapan dengan sambut. Sambut maksudnya saya bersetuju dengan semua yang dinyatakan oleh saudara. Maksudnya kita bersetuju apa provokasi ataupun soalan ataupun info yang dia berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, kelima kan? Teruskan menjawab dengan timang. Macam mengenai sepak takraw lah. Sambut, timang dan juga libas. Kerana nyatakan hal-hal yang dasar benar ada dalam soalan tadi. Maksudnya kita bersetuju dengan soalan si penanya. Dan yang keenam, tutup jawapan dengan libas. Patahkan dengan hujah anda bermula dengan perkataan namun
hujah anda yang menyanggah soalan tadi. Perkataan namun tetapi akan membunuh statement yang sebelumnya. Baru kita akan keluarkan hujah kita. Jadi audien akan dengar hujah kita selepas perkataan namun dia tadi. Tetapi kita keluarkan hujah kita untuk mengukuhkan lagi ucapan kita. Akhiri dengan ucapan harap menjawab soalan sambil memandang ke arah penanya tadi dan ucapkan terima kasih. Atau ada payah sikit lah, hanya lebih kepada emosi, provokasi. Okay? Kalau kita selalu nangga secara langsung parlimen, yes, banyak provokasi dalamnya. Macam ni counter balik, dia depend dengan kita yang menjawab. Dia lebih kepada sepak takraw lah. Sambut imam libas balik. Tapi parlimen bukan balik. Sambut libas. Panas lagi. Panas. Cari isu media bangunan. Ya, Okey, teknik yang ketiga kita namakan sebagai teknik jawapan tertangguh. Sesuai untuk soalan ini di luar jangkaan, maksudnya luar daripada topik perbincangan kita. Okey, langkah yang pertama sama juga. Yang pertama, kedua, ketiga ya lebih sama dengan teknik menjawab terus dan teknik sepak takraw. Maksudnya beri perhatian kepada yang bertanya, dengar dengan teliti soalan sehingga habis, ucapkan terima kasih atas soalan yang diberikan, sebutkan nama hadirin yang bertanya atau panggilan yang sesuai, berikan penghargaan. Okey. Yang ketiga, ulang soalan yang telah dikemukakan dan sahkan soalan tersebut daripada si penanya. Dan yang keempat, mulakan jawapan. Okey. Ini yang berbeza, yang nombor 4. Teknik jawapan tertangguh. Mulakan jawapan, soalan ini masih dalam topik yang dibincangkan, namun di luar jangkauan penelitian saya. Jangkauan penelitian saya. Perkataan namun lagi digunakan. Sebab kadang-kadang audien bertanya di luar topik dan kita tidak membuat kajian ataupun membuat kajian ataupun kita meneliti topik-topik yang kita di luar topik yang kita bincangkan. Faham? Maksudnya dia lebih kepada dia tengok kita bagaimana kita tahu tak tentang topik-topik yang lain ataupun dia sekadar untuk menguji pengucap. Ya. Yang keempat, mulakan jawapan. Ini jawapan tertangguh dan kita terus menjawab. Berikan saya sedikit waktu, sebutkan dan saudara boleh dapatkan jawapannya di Facebook saya. Berikan nama Facebook anda. Okey. Tadi hilang. Okey. Berikan nama Facebook anda. Jawapan yang tertangguh. Tutup jawapan dengan mudah-mudahan jawapan ini nanti dapat memberikan pencerahan terhadap soalan saudara kita tadi. Dan seterusnya ucapkan terima kasih. Okey, teknik yang keempat, mengelak. Sesuai bagi soalan yang di luar tajuk perbincangan dan soalan yang berunsur provokasi berlebihan. Itu bersama juga. Okey, kita boleh guna juga. Itu lebih sesuai lah sebenarnya dengan teknik sepak takraw tadi. Okey. Kalau yang di luar perbincangan kita, sebab biasa soalan provokasi ini dia boleh menimbulkan ketegangan, situasi ataupun keadaan yang kurang menyenangkan. Jadi kita sebagai pengucap kena gunakan teknik yang keempat untuk mengelak. Elak bukan maksud kita mengalah, mengalah bukan maksudnya kalah. Sebab ada unsur ataupun mudarat yang lebih besar kalau kita terus menjawab. Maknanya kita gunakan teknik yang keempat, kita elak. Kaedah ya sama, pertama, kedua, ketiga. Maksudnya beri perhatian kepada yang bertanya, dengar dengan teliti soalan sehingga habis, ucapkan terima kasih ke atas soalan yang diberikan, sebutkan nama hadirin yang bertanya ataupun panggilan yang sesuai. Yang ketiga, ulang soalan yang telah dikemukakan dan sahkan soalan tersebut daripada si penanya. Dan yang keempat, baru kita mulakan menjawab soalan dengan sudut pandang anda terhadap soalan tersebut. Contoh,
Bagi saya soalan ini di luar daripada tajuk yang kita bincangkan. Cukup. Ya. Itu jawapan yang lebih selamat dan jawapan yang lebih kepada kita mengelak daripada kita membincangkan terus soalan yang ditanya oleh audien. Teruskan menjawab, maka ada baiknya kita bincangkan di program yang lain. Dan terakhir, ucapkan terima kasih. Terus stop. Yes, terus stop. Sebab bila kita masih berdebat, masih berhujah, dia akan menimbulkan keadaan ketegangan yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Jadi kita gunakan teknik mengelak. Jadi kita sebagai pengucap, pembidato, presenter, maknanya kita kena tahu soalan. Adakah soalan yang menjurus kepada kita untuk menjawab terus? Yang pertama. Yang kedua, kita boleh gunakan teknik sepak, tekrau, sambut, timang dan juga libas balik. Okey. Yang ketiga, teknik jawapan tertangguh. Yang keempat, teknik mengelak. Sebenarnya banyak lagi teknik sebenarnya, tapi just kita belajar 4 lah. Yang biasa kita guna. Okey? Boleh ya? Ada soalan? Semua? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 orang. Malam tu kita akan beri ucapan 2 minit. Pada nota pada 5. Pada 5. Siapa nota 5? Dalam untuk bukan minta lebih. Mau lebih dah? Lebih. Saya maksud 2 minit adalah 3 adalah soalan. 3 adalah sesi soal jawab. Okey? 2 minit untuk ucapan, 3 minit untuk sesi soal jawab. 2 minit. Okey, boleh ya? Silakan 2 minit tu. Maknanya kita just list down je apa ucapan kita. 1, 2, 3. 3 minit untuk jawab. 4, 5 kan? Okey. Lepas ya, kita tutup. Jadi